Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang cikgu kasih sekalian? Okey, hari ini kita nak ulang balik apa yang telah kita belajar semalam, iaitu tentang jenis-jenis kancing. Cikgu harap kamu dah lihat slide PowerPoint yang cikgu berikan semalam, dan hari ini cikgu akan ulang balik apa yang cikgu berikan supaya kamu lebih faham dan lebih nampaklah apa yang kamu belajar semalam. Okey, mari kita tengok slide yang semalam. Okey. Okey. Hari ini kita nak start dengan tajuk jenis-jenis kancing, iaitu bab yang kedua dalam asas jahitan. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang alat-alat jahitan, tapi hari ni cikgu nak ulang sedikit satu topik yang berkenaan tentang jenis-jenis kancing. Okey, dalam tajuk ini saya harap kamu boleh mengenal dan menamakan jenis-jenis kancing, iaitu terdapat beberapa jenis kancing yang akan kamu lihat dan kamu belajar serta kamu akan kenal dia dan apakah fungsi kancing yang kita gunakan. Okey. Apa itu kancing? Kancing ialah sejenis alat yang digunakan untuk membuka dan menutup belah pada pakaian dan dijahit pada dua lapisan fabrik. Okey? Apa maksud membuka dan menutup? Ada tak baju di rumah kamu dalam almari ibu dan ayah kamu ataupun almari kamu sendiri yang ada bajunya mempunyai butang? Apa fungsi butang itu? Okey? Kancing itu adalah sejenis alat yang membuka dan menutup. Contohnya macam ni Okey. Saya akan tunjukkan kamu salah satu baju. Okey, yang paling senang lah baju ayah kamu baju kemeja. Kamu nampak tak? Okey, baju kemeja. Saya harap kamu nampak Okey. Baju kemeja lazimnya ayah kamu akan ada butang yang bermakna ini merupakan salah satu kancing lah Butang ni apa fungsinya? Membuka dan menutup. Okey, membuka dan menutup. Nampak? Okey, kalau tak tutup, belahan ni tak ada butang, tak bolehlah dia pakai kan? Tak bolehlah kamu pakai baju kemeja ni. Okey, yang kedua ialah bahagian pakaian tersebut ialah pada leher, pergelangan tangan, pinggang dan sebagainya. Okey, kancing ni selalunya berada di mana? Kat mana kita guna kancing ni? Okey, di leher. Okey, contohnya ni, baju kemeja ni. Okey, ada kancing di lehernya kan, di collarnya selalunya. Ataupun pada baju Melayu kamu. Baju Melayu ibu dan ayah kamu, baju Melayu ayah kamu, okey, ada butang kancing. Okey. Di leher, kadang-kadang pergelangan tangan kalau kemeja panjang Okey, pinggang, iaitu apa? Nanti kita tengok apa benda yang dinamakan kancing pada pinggang. Okey, yang ketiga digunakan untuk mengekalkan bentuk asal pakaian. Kancing juga dapat dijahit dengan menggunakan jarum tangan atau mesin. Okey, kancing-kancing ini ada yang boleh kita jahit melalui jahitan tangan ataupun kita boleh terus gunakan mesin jahit. Okey, yang seterusnya. Okey. Hari ini kita nak kenal, bukan hari ini semalam sebenarnya. Hari ini saya ulang kaji semula. Apakah jenis-jenis kancing? Yang pertama, butang dan lubang butang. Okey, ini butang dan ini adalah lubang butang. Seperti baju kemeja lah yang saya tunjukkan tadi. Mesti ada butang dan lubang butang. Okey. Ini lubang butang. Okey. Ini lubang butang dan ini adalah butang.
Mesti berpasangan lah. Okey. Yang kedua, butang katup, soket dan conet. Saya tak ada kat sini. Okay, selalunya kadang-kadang ada pada setengah baju wanita ataupun kadang-kadang pada bantal, sarung bantal pun ada. Soket dan conet. Yang ketiga, butang dan relungan rulo. Butang dan relungan rulo. Okay. Yang keempat, selalunya butang dan relungan rulo ini pada baju kebaya ataupun baju kebarung wanita, ibu-ibu kita, kadang-kadang nenek-nenek kita, ataupun sekarang lah fashion banyak juga yang menggunakan butang jenis ini. Seterusnya yang keempat ialah zip. Zip ni juga merupakan salah satu kumpulan kancing. Okey. Yang keempat, yang tadi yang kelima. Yang keempat, butang dan rumah butang bersirat. Butang dan rumah butang bersirat. Dekat mana selalunya ada? Selalunya dekat baju kurung. Baju kurung, kita tukang jahit selalu pasangkan butang. Nampak tak? Okay, butang dan rumah butang. Nampak tak? Ini pasangan dia lah. Okay? Butang dan rumah butang. Okey. Yang kelima tadi zip. Yang keenam cangkuk dan mata. Okey. Cangkuk dan mata. Ini adalah pasangan dia. Kalau tak ada salah satu maksudnya tak berfungsi lah. Okey. Yang ketujuh. Yang ketujuh cangkuk dan palang. Cangkuk dan palang. Selalunya kamu selalu jumpakan ni kan. Selalunya kita jumpa di mana? Pada seluar, slat ataupun okey. Cangkuk dan palang. Mana? Okay. Saya ada bekalkan kamu semua bahan-bahan ni dalam kotak jahitan yang saya berikan kamu sebelum ni. Okey. Saya tak tahu kamu nampak atau tak. Okey. 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 Cangkuk dan palang. Okey, selalunya pada seluar slat. Okey, cangkuk dan palang ni pula kadang-kadang ada dua jenis. Satu yang kita lekatkan terus. Okay, ada teknik dia lah. Okey, yang kedua yang selalu lazimnya kita guna yang kita jahitkan. Okey, nampak? Ini seluar slat. Dekat seluar slat lelaki selalunya kita pasang cangkuk dan palang ataupun baju kurung kamu, kain pada kain kita pasang cangkuk dan palang. Okey. Cangkuk dan palang. Ini pasangan dia lah. Okey. Yang seterusnya gancu. Gancu ni ada di mana? Okey, jarang digunakan tetapi ia merupakan salah satu kancing. Selalunya awak jumpa dekat mana? Selalunya pada jaket ataupun pada beg sekolah kamu. Okey. Beg sekolah kamu selalunya kita ada gancu. Ini dipanggil gancu. Okey. Berfungsi untuk mengekalkanlah salah satu kancing. Okey. Dan yang terakhir ialah velcro. Velcro. Velcro ini selalunya kamu jumpa di mana? Jarang kamu nampak kan, tapi selalunya orang buat skirting, sarung meja ataupun kamu selalu nampak dia pada kasut sekolah kamu, kasut sekolah adik-adik kamu yang bukan bertali yang melekat tu. Ini kita panggil dia velcro. Velcro. Ini juga merupakan salah satu jenis-jenis kancing. Okey, mari kita lihat pula jenis-jenis butang. Okey. Jenis-jenis butang. Sebenarnya butang ni ada banyak. Okey. Ini di antaranya yang lazim kita gunakan. Iaitu yang pertamanya butang berlubang dua. Nampak dia ada lubang dua. Saya ada bekalkan pada dalam kotak jahitan yang kit jahitan yang saya berikan kepada kamu. Okey. Okey. Yang kedua ialah butang berlubang 4. Nampak bilang 1, 2, 3, 4 lubangnya. Yang seterusnya yang ketiga ialah butang bertangkai. Di belakangnya ini ada macam seperti tangkai lah. Ini butang bertangkai. Selalunya tukang jahit gunakan pada baju kurung. Baju kurung. Okey.
Apakah fungsinya? Okey, yang pertama, kenapa kita gunakan kancing dalam jahitan? Digunakan untuk menutup dan membuka belahan-belahan pakaian bagi mengekalkan bentuk asal. Okey, tadi saya dah cakap tadi, kita kancing ni digunakan untuk membuka dan menutup pakaian. Pada mana? Leher, dada, pergelangan tangan, pinggang dan sebagainya. Okey, kancing yang keduanya, kancing ini berfungsi digunakan sebagai hiasan pada pakaian. Okey, bukan saja untuk mengekalkan pakaian itu ataupun membuka dan menutup pakaian itu. Kadang-kadang kancing ini berfungsi sebagai hiasan sahaja. Contohnya, okey, kadang-kadang tukang jahit, okey, nampak macam ni. Okey, baju ini salah satu baju. Okey, saya tak pasti kamu nampak atau tak. Saya harap kamu nampak lah. Okey. 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 Pada baju ini ada butang, tapi butang ini tidak berfungsi untuk membuka dan menutup. Dia sebagai hiasan sahaja pada jubah ini. Selalunya tukang jahit, butang ni kalau kamu pergi kat kedai jahit, ada macam-macam warna dan jenis butang. Ada yang macam-macam bentuk pun, okey. Dia tidak berfungsi sebagai menutup pakaian ini atau butang ini hanya sebagai hiasan di tepi sebab dia dah ada zip. Zip ini berfungsi untuk membuka dan menutup pakaian ini. Okey, nampak? Ini sebagai hiasan. Itulah yang dikatakan kancing itu juga sebagai hiasan pada pakaian. Okey. Contohnya baju Melayu sekarang pun. Okey, baju Melayu sekarang kalau kamu tengok ada macam-macam jenis butang. Yang cantik ini ada butang katup Okey, ni butang katup. Dia terus melekat saja. Tak perlu gunakan butang baju Okey. Butang ni terus melekat saja. Dia berfungsi sebagai hiasan dan juga membuka dan menutup pakaian. Okey. Kalau kamu tengok baju Melayu sekarang banyak fancy Okey. Okey, apakah faktor pemilihan kancing? Apakah faktor pemilihan kancing? Okey, yang pertamanya ialah jenis kain yang digunakan. Kain yang nipis atau halus mestilah dijahit dengan menggunakan kancing yang lebih halus lah supaya kancing yang itu tak berat dan mengoyakkan kain. Okey. Kalau contohnya kain sutera, kamu gunakan butang yang berat, dia akan boleh membuatkan kain itu koyak ataupun rosak lah. Yang kedua, jenis pakaian dan style pakaian yang dijahit. Pakaian kanak-kanak biasanya tidak menggunakan kancing logam untuk mengelakkan cala pada kulit kanak-kanak yang lembut. Contohnya macam baby kita tak gunakan kancing yang besar, yang besi dan sebagainya. Kita gunakan butang yang lembut dan sebagainya. Contohnya kamu tengok baju Cheongsam. Kita gunakan butang yang sesuai dengan baju Cheongsam. Ada unsur-unsur untuk pakaian Cheongsam lah. Okey. Yang ketiga, jenis belah dan kedudukan kancing. Kancing zip adalah lebih sesuai bagi belah yang bertempat di kelem rusuk skirt daripada yang dijahit pada belah kelepek sama lebar di hadapan pakaian. Contohnya zip sorok tak sesuai kalau kita letakkan pada hadapan. Contohnya kan macam tadi. Okey. Zip untuk hiasan lain. Zip untuk contohnya untuk kita nak supaya kita nak tak nampakkan dia pun lain. Okey. Maksudnya bila kita mencari sesuatu bahan untuk kancing ini, hendaklah kita sesuaikan berdasarkan 3 fungsi ini. Okey. Iaitu jenis kain, jenis pakaian, okey, atau style pakaian. Yang ketiganya ialah jenis belah itu, okey, atau kedudukan kancing. Okey. Contohnya kalau kamu nak buat cangkuk dan palang, kamu tak sesuai lah letak di hadapan. Cangkuk dan palang selalunya berada di kain ataupun di sebelah pinggang. Okey. Okey, saya rasa itu sahaja yang saya nak sharekan dengan kamu. Okey. Kamu boleh ulang-ulang melihat bahan ini dan saya juga telah
lampirkan satu link YouTube yang mana juga benda yang sama, bahan yang sama supaya kamu lebih faham. Dan yang ketiga hari ini saya telah lampirkan kamu dengan latihan secara live worksheet. Saya mohon semua untuk buat dan laksanakan dan hantar kepada saya sebagai tanda kamu hadir dalam kelas saya pada hari ini. Okey, itu sahaja sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.